صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya juga sekali lagi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Berbeza pada bulan Ramadan di tahun lalu, kita menghadapi pandemik COVID-19. Dan alhamdulillah, Ramadan pada tahun ini kita raikan di saat negara sudah berpindah ke fasa norma baharu. Walaupun ketika ini kita berada di fasa endemik, tetapi negara masih saja mengambil langkah pencegahan dengan mengamalkan SOP dan juga langkah-langkah lain. Antaranya ialah melakukan ujian swab PCR dan juga ART. Ujian swab polymerase chain reaction atau singkatannya PCR dan juga antigen rapid test atau singkatannya ART adalah kaedah yang digunakan bagi mengesan jangkitan virus COVID-19 dalam sistem pernafasan. Dan kedua-dua kaedah ini memerlukan pengambilan sampel yang dicalit daripada hidung ataupun mulut. Secara umumnya, pengambilan sampel ini boleh dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, iaitu antaranya ialah dengan memasukkan alat swab ke dalam kawasan belakang rongga hidung atau yang dipanggil juga sebagai nasopharynx kalau dari segi istilah anatominya, ataupun dengan cara memasukkan alat swab ke dalam kawasan belakang anak tekak atau dari segi istilah anatominya yang dipanggil sebagai oropharynx. Atau boleh juga dengan cara memasukkan alat swab hanya pada rongga lubang hidung atau di dalam rongga mulut sahaja. Dan ia dah sampai masuk ke dalam kawasan nasopharynx ataupun tidak sampai ke dalam kawasan oropharynx. Walau bagaimanapun, kaedah atau pengambilan ataupun prosedur ujian swab PCR yang biasa dilakukan di negara Brunei Darussalam berdasarkan keterangan pakar perubatan bahagian ENT iaitu telinga, hidung dan mulut ialah dengan memasukkan alat swab ke dalam rongga hidung hingga sampai ke kawasan nasopharynx. Manakala bagi ujian ART pula, alat swab itu hanya dimasukkan di dalam kawasan rongga hidung ataupun rongga mulut sahaja. Jadi memandangkan kedua-dua kaedah ujian swab ini, ia melibatkan rongga hidung dan juga rongga mulut. Jadi persoalan yang sering timbul ialah apakah hukum puasa bagi orang yang melakukan ujian swab PCR dan ART ini? Adakah ia batal ataupun tidak? Baik, menurut para ulama dan kita juga sudah maklum dan mengetahui perkara ini bahawa salah satu perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan apa jua benda ataupun ain, sama ada ia banyakkah ataupun sedikit, bermula dari zahir rongga ke dalam batin rongga melalui lubang yang terbuka. Maksudnya lubang terbuka itu seperti lubang hidung ataupun lubang mulut. Dan benda tersebut ia dimasukkan dengan sengaja, sama ada ia dilakukannya sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain dengan keizinannya. Dan ketika ia dimasukkan benda tersebut, ia sedar dan tahu yang masa itu ia sedang berpuasa. Jadi dalam perkara melakukan ujian swab PCR dan ART ini, perkara penting yang perlu kita ketahui adalah batas atau had zahir rongga hidung dan mulut itu. Di mana had yang dianggap sebagai zahir rongga dan di mana had yang dianggap sebagai batin rongga.
Baik, had atau batas ataupun sukat-sukat bagi zahir rongga hidung ialah bermula dari lubang hidung hinggalah muntahal khayshum, iaitu penghujung khayshum. Jadi apa yang dimaksudkan dengan penghujung khayshum itu? Menurut para ulama, penghujung khayshum itu ialah aqsal anf, iaitu penghujung rongga hidung. Oleh itu, kalau sekiranya sesuatu itu kita dimasukkan ke dalam rongga hidung, kalau ia tidak melimpasi atau tidak melebihi penghujung khayshum, maksudnya tidak melampaui ataupun tidak melimpasi hujung rongga hidung, maka puasanya tidak akan batal. Tapi kalau sesuatu itu dimasukkan melimpasi hujung khayshum, maka puasanya adalah batal. Ini kerana rongga selepas hujung khayshum itu adalah batin hidung. Ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, manakala batas atau had bagi zahir rongga mulut ialah bermula dari bibir mulut sehinggalah tempat keluar makhraj huruf ha. Jadi puasanya tidak batal kalau sesuatu itu masuk masih ada lagi dalam kawasan atau lingkungan zahir rongga mulut. Jadi untuk memahami di mana letaknya zahir rongga mulut itu, kalau kita ni buka mulut ada kita ni nampak sana anak tekak dan rongga di belakang anak tekak itu itulah masih lagi dianggap sebagai zahir rongga mulut. Tapi kalau ia masuk melimpasi ataupun melebihi tempat keluar makhraj huruf ha, iaitu selepas zahir rongga, maka ia sudah dianggap sebagai batin mulut. Dan kalau sesuatu dimasukkan ke dalamnya, maka puasanya akan batal. Jadi secara ringkasnya, had zahir rongga hidung itu ialah sehingga penghujung khayshum atau penghujung rongga hidung. Manakala had zahir rongga mulut pula ialah sehingga tempat keluar makhraj huruf ha. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbalik kepada persoalan melakukan ujian swab PCR dan ART. Jadi sebelum kita mengetahui adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak, kita perhatikan dahulu di mana alat swab itu dimasukkan. Adakah ia masih dalam kawasan atau lingkungan had zahir rongga hidung atau mulut, atau ia telah pun sampai ke dalam batin rongga hidung ataupun mulut. Dan kalau kita ni perhatikan dalam gambaran ni, kaedah yang dilakukan bagi ujian swab PCR melalui hidung, khususnya yang dilakukan di negara Bunda Darussalam ini, ialah memasukkan alat swab hingga sampai ke nasopharynx. Kalau kita ni perhatikan di sana, berdasarkan keterangan pakar perubatan ENT, kedudukan nasopharynx satu adalah di belakang rongga hidung. Ini bermakna kedudukan nasopharynx satu terletak pada batin hidung, iaitu melimpasi khayshum. Manakala bagi ujian swab PCR melalui mulut dengan memasukkan alat swab hingga sampai ke oropharynx, kedudukan oropharynx kita lihat di sana ialah sehingga di belakang anak tekak. Ini bermakna kedudukan oropharynx satu masih dalam lingkungan atau kawasan had zahir mulut, yang mana penghujung zahir mulut ialah pada tempat keluar makhraj huruf ha. Jadi oleh yang demikian, melihat kepada kedudukan kawasan tempat di mana alat swab itu dimasukkan, maka hukum puasa bagi orang yang melakukan ujian swab PCR dengan memasukkan alat swab itu ke dalam hidung hingga sampai ke nasopharynx adalah jelas ia membatalkan puasa kerana alat swab itu dimasukkan melebihi atau melampaui had zahir rongga hidung. Manakala ujian swab PCR pula yang dilakukan dengan memasukkan alat swab ke dalam mulut hingga sampai ke belakang anak tekak ataupun oropharynx, ini ia tidak membatalkan puasa kerana kedudukan oropharynx tadi masih dalam kawasan had zahir mulut
sekalipun ia bersambung dengan kawasan nasopharynx. Adapun melakukan ujian swab ART sama ada melalui hidung ataupun melalui mulut, ia juga indah membatalkan puasa kerana alat itu hanya dimasukkan ke dalam kawasan had zahir hidung dan mulut. Melainkan kecuali kalau ujian swab itu memerlukan kepada pengambilan sampel di dalam kawasan nasopharynx, iaitu melebihi penghujung had zahir hidung. Kalau dalam hal ini, jika ART itu memerlukan pada memasukkan alat swab itu ke dalam nasopharynx, maka ia boleh membatalkan puasa. Jadi secara kesimpulannya di sini ialah melakukan ujian swab PCR dengan memasukkan alat swab ke dalam hidung hingga sampai ke nasopharynx adalah membatalkan puasa. Manakala melakukan ujian swab ART sama ada melalui hidung ataupun melalui mulut adalah tidak membatalkan puasa, kecuali melainkan jika alat tersebut dimasukkan ke dalam kawasan nasopharynx. Oleh demikian, bagi menghindari batal puasa, maka ujian swab PCR melalui hidung dan juga ujian swab ART yang memerlukan calitan pada kawasan nasopharynx satu hendaklah dihindari dilakukan di siang hari puasa. Jadi auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah begitulah penjelasan mengenai hukum puasa apabila melakukan ujian swab PCR ataupun ART di siang hari ketika berpuasa. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya lebih-lebih lagi ketika kita menjalani ibadat puasa. Dari itu saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا